وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 13, baris yang ke-11 daripada bawah. Baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan menambahi setengah ulama atas 8 ini, menambahi dua pula yang lain, dan menambahi setengah ulama, yakni menambahi oleh setengah ulama atas 8 ini, atas 8 perkara yang masuk di dalam mumasalatuhu ta'ala lil hawadith, bersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala perkara yang baru. Ni mustahil. Bersamaan ni dia pergi kepada 8, bersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala perkara yang baru yang mustahil. Jadi hak 8 ni menambah setengah ulama 2 pula, yakni akan 2 pula yang lain. Yang lain daripada 8. Jadi 10 lah semua sekalinya. Yang selesai bicara 8 perkara yang masuk di bawah mumasalatuhu ta'ala lil hawadis, 8 perkara. Kemudian ulama tambah lagi, ada setengah ulama tambah 2 perkara lagi. Jadi 10 semua sekali yang masuk di bawah mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Pertama ada 2 perkara. Mustahil, bahawa mustahil Allah Ta'ala, bahawa hampir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi jirim. Jirim ni makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil adalah hampir bagi jirim. Yang hampir dengan jirim ni sesama jirim. Yang hampir dengan makhluk ni sesama makhluk. Kita sama kita ni hampir dekat. Allah Ta'ala hampir dekat dengan jirim, dengan benda yang bertokor makhluk ni. Jadi serupa Allah dengan segala makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mumasalatuhu lil hawadis. Serupa Allah Ta'ala akan segala perkara itu mustahil. Mumasal ni lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan, yakni tidak menyerupai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala perkara yang baru, tak serupa. Lawan kepada mukhalafah mumasalah. Mumasalah ni serupa. Cuma kita ni gitulah. Kalau sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, itu pegangan kita. Lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, apa lawan dia? Lawan dia ni nak sebut mumasalatuhu ta'ala lil hawadith, tak pandai. Lawan dia ni serupa, atau lawan kepada mukhalafah. Serupa ni terjemahan daripada mumasalah. Jadi mumasalah keluar 8 mumasalah, 8 serupa. Ini tambah ni yang ke-9, yang ke-10 ni. Cuma panjang sedikit kita minggu lepasnya hak mumasalah yang ke-8. Hak mumasalah yang ke-8 au yattasifa
bil aghradi fil af'ali wal ahkam dalam matan Umi Barahim. Allah Ta'ala ni bersifat dengan ada gharak, ada ambil faedah, ambil manfaat bagi Allah pada segala perbuatan dan segala hukum. Hak jenis ambil manfaat faedah daripada perbuatan ni makhluk. Kita buat satu-satu perbuatan. Mana perbuatan kita? Belajar. Mana perbuatan kita? Beramal. Kenapa? Kerana kita ada gharak, ada tujuan yang menekan. Tak belajar, jahil. Jahil wa amat, tuan tak terima. Penat lelah tu bolehlah, tapi tuan tak terima. Jadi kita, perbuatan kita pada belajar tu ada gharak, ada tujuan yang menekan. Kita beramal. Mau beramal lah. Kalau tidak beramal kan, masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada gharak, ada tujuan yang menekan, ada faedah. Ada faedah lah. Belajar, faedah dia boleh berilmu dan beramal. Beramal dengan ilmu. Beramal, faedah dia dapat pahala, boleh masuk syurga. Hak ni hak sifat hawadis, sifat yang baru gitulah. Adapun Allah Ta'ala buat satu-satu perbuatan ada gharak, ada tujuan yang menekan, itu mustahil. Sebab ada gharak, ada tujuan yang menekan, itu sifat makhluk. Jadi makhluk ni bersifat dengan sifat kekurangan. Nak menyempurnakan kekurangan, kena buat satu perbuatan, belajar. Sebab jahil kekurangan. Jahil ni bukan setakat kekurangan, maksiat, dosa yang besar. Jadi belajar ni berilmu, ada kelebihan. Tanpa beramal, tu kekurangan. Tak ada nilai hidup tanpa beramal. Bila beramal, jadi sempurnalah dalam kehidupan. Jadi kalau Allah, dalam perbuatan Allah tu ada gharak seumpama ni, berarti sebelum Allah melakukan apa-apa perbuatan, Allah jadi kuranglah Allah. Dengan Allah buat ni, jadi lebih Allah. Mustahil sama sekali. Kita memang pada masa jahil kurang, berilmu lebih. Pada masa wa'amal tak ada nilai hidup. Lepas wa'amal, alhamdulillah ada nilai hidup. Ni kita hak bersifat dengan sifat kekurangan. Maka kita buat apa-apa perbuatan ada gharak, ada tujuan yang menekan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat apa-apa perbuatan ada hikmah. Ada hikmah di belaka. Allah menjadikan akan segala perbuatan adalah dengan ikhtiar Allah, dengan pilihan Allah, dengan sengaja sengelain Allah. Bukan ada gharak tujuan menekan, tapi ada hikmah. Kalau tak ada hikmah, sia-sia pula. Sia-sia, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah perbuat satu-satu perbuatan dengan ikhtiar pilihan Allah. Lagi terkaya Allah, lepas Allah daripada berkehendak kepada berkehendak, ada gharak kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah jadikan langit dan bumi, ada hikmah dia. Allah jadikan syurga dan neraka, ada hikmah dia. Allah jadikan malaikat, ada hikmah dia. Allah jadikan jin dan manusia, ada hikmah dia. Bukan ada gharak, tujuan yang menekan. Sebelum Allah jadikan langit dan bumi, syurga dan neraka, malaikat, jin dan manusia, Allah kekurangan. Lepas Allah jadikan makhluk Allah, Allah jadi lebih. Mustahil sama sekali. Allah jadikan makhluk segala-gala adalah ikhtiar pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu atas perbuatan Allah. Allah menetapkan hukum hakam. Hak ni wajib, hak ni haram, ada hikmah dia belaka. Bukan ada tujuan yang menekan. Kenapa Allah perwajibkan semayang? Sebab Allah nak memasukkan hamba dalam syurga. Allah berkehendak kepada semayang hamba, barulah Allah boleh nak masukkan ke syurga. Tidak.
Allah menjadikan hamba tu sembahyang, itu pilihan Allah, ada hikmah. Allah balas dengan syurga, itu pilihan Allah, ada hikmah. Gitu je. Adakah Allah perlu kepada sembahyang hamba untuk memasukkan hamba dalam syurga? Ada. Sebab bahkan diri sembahyang hamba itu sendiri adalah ikhtiar, pilihan Allah dan af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhtiar Allah, pilihan Allah, Allah susun bersembahyang, beriman dan beramal soleh, Allah susun syurga. Allah susun kufur dan melakukan maksiat, Allah bubuh neraka. Itu ikhtiar, pilihan Allah. Ada ni. Allah boleh tak nak memilih beriman dan soleh, Allah nak bubuh neraka, hak dia. Boleh Allah nak memilih kufur dan maksiat bubuh syurga, boleh belaka. Ini suluhi qadim bagi iradah ni, kehendak Allah. Bukan kehendak daripada gharak tujuan menekan. Kehendak Allah dengan makna ketentuan Allah, pilihan Allah, ketetapan Allah. Suluhi qadim. Ni ngaji kat dah sifat 20 ni. Allah boleh belaka nak menentukan. Beriman, beramal soleh, neraka, boleh je. Kufur dan maksiat syurga, boleh je. Tapi yang Allah menentukan pada azal, beriman, beramal soleh, syurga. Adakah Allah Ta'ala perlu kepada keimanan untuk meletakkan syurga? Tidak. Itu pilihan Allah. Itu aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berhajat kepada segala hukum hakam yang Allah Ta'ala tetapkan kepada hamba untuk membalas. Allah balas baik, itu ikhtiar Allah. Allah balas buruk, itu ikhtiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah tidak ada gharak tujuan yang menekan. Ketetapan hukum Allah tidak ada gharak tujuan yang menekan. Allah mengharamkan judi dan arak. Hikmah dia nak menyelamatkan manusia daripada kerosakan. Tapi adakah Allah ada tujuan yang menekan atas pengharaman arak dan judi supaya Allah dapat menyelamatkan manusia daripada kebinasaan? Tidak. Dah kerana arak tu jadi mabuknya, jadi punah manusia. Mabuk tu perbuatan Allah, bukan arak tu yang berkah. Dan Allah mengharamkan arak, hikmah dia untuk menyelamatkan manusia. Tapi Allah boleh tak menyelamatkan manusia tanpa pengharaman arak? Boleh je. Sebab itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza kita. Kita kena buat satu-satu peraturan. Ada tujuan yang menekan. Buat peraturan sebab apa? Kalau tak ada peraturan, huru-hara. Kalau tak ada peraturan, huru-hara. Peraturan dalam keluarga contohnya. Buat peraturan dalam keluarga. Supaya apa? Supaya mudah sebelah kita, supaya mudah sebelah keluarga kita. Kita pun jadi mudah, keluarga kita jadi mudah bila ada peraturan. Kita ada tujuan yang menekan pada menetapkan satu-satu peraturan hukum. Allah menetapkan peraturan hukum, ada hikmah di belakang, tiada gharat tujuan yang menekan. Kalau ada gharat yang menekan, itu hawadis. Yang baru gitulah keadaannya. Keadaan ni. Jadi apa yang telah lakukan itu ikhtiar, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kehendak hambanya beriman dan beramal soleh, syurga. Para-para anbiya, para-para syuhada, para-para salihin, itu kehendak Allah, ikhtiar pilihan Allah. Beriman, beramal soleh, syurga. Ikhtiar pilihan Allah. Lahir sebagai orang kafir, mati dalam keadaan kafir, kekal neraka. Ada hikmah dia belaka. Hikmah dia capai di akal ke tak? Hikmah dia walaupun tak capai di akal sekalipun. Apa hikmah Allah jadikan seseorang hamba
kufur daripada lahir sampai ke mati. Lahir sampai ke mati. Kafir. Itu pilihan Allah. Lepas tu Allah seksa selama-lama dalam neraka. Apa hikmah dia? Walaupun tak sampai akal kita sekalipun. Tapi yang taklah jadikan ada hikmah, tidak sia-sia. Itu je. Dan saya fikir akal, jangan korek kau akal lah. Fikir kau akal. Allah jadikan hamba ni kufur daripada lahir sampai ke mati. Hak seumpama ning ni 3/4 ahli dunia. Hak kehendak Allah, pilihan Allahnya, kafir daripada lahir sampai ke mati kafir. Daripada lahir sampai ke mati kafir ni 3/4 ahli dunia. Itu ikhtiar, pilihan Allah. Apa hikmah dia? Nanti 3/4 ahli dunia ni, hak lahirnya kafir sampai ke matinya kafir, siksaan neraka kekal selama-lamanya. Meraung-raung dan neraka kekal selama-lamanya. Apa hikmah dia? Tak capai akal. Jangan fikirlah. Sebab hamba yang lahir kupu, lahir kafir tu, 3/4 ahli dunia tu, mati kafir, itu ikhtiar pilihan Allah. Itu ikhtiar pilihan Allah. Lepas tu Allah menyiksa pula dalam neraka selama-lamanya. Itu ikhtiar pilihan Allah. Apa hikmah dia? Hanya Allah yang mengetahui. Akal kita tak capai. Kita hanya pegang setakat tu sahaja. Barang sehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman, beramal soleh, syurga. Kufur, neraka. Beriman, beramal soleh, puluh tahun, ribuan tahun, bukan puluh tahun, ribuan tahun. Azazil 80,000 tahun beriman dan beramal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 80,000 tahun. Dan dikatakan tidak ada satu ruang pun di bumi ni melainkan pernah iblis sujud di tempat tu. Ni di ruang di bumi ni. Luas ni kan bumi kan? Tak ada satu ruang pun melainkan tempat tu pernah disujud oleh Azazil. 80,000 tahun mengabdikan diri akan Allah. Akhirnya kufur dengan Allah, kekal neraka selama-lamanya. Itu ikhtiar pilihan Allah, ada hikmah. Bersisa Bal'am bin Ba'ura, ini orang tinggi di sisi Allah, akhirnya mati kufur. Hidup dia beriman masoleh, tapi akhirnya di hari akhirah neraka. Ini pilihan Allah. Oh, ni hak beramal soleh sungguh ni. Ni hak beramal soleh sungguh, tapi akhirnya neraka. Pilihan Allah juga rupa amal soleh, tapi bukan amal soleh. Oh, tadi amal soleh sungguh, taat sungguh Azazil. Bal'am bin Ba'ura bersisa taat sungguh, auliya illah, wali Allah. Tapi matinya mati kufur, kekal neraka selama-lamanya. Ikhtiar pilihan Allah juga. Rupa taat, semayang 5 waktu daripada budak tak pernah tinggal. Tapi ikhtiar pilihan Allah, Allah tak buka jalan ilmu. Ilmu fadha'il tauhid Allah tak buka. Ilmu fadha'il fiqh Allah tak buka. Ilmu fadha'il tasawuf Allah tak buka. Akhirnya rupa nampak wa amal, tapi tidak termasuk dalam golongan yang beriman dan beramal soleh. Seperti golongan yang kedua juga, yang kufur, yang derhaka pada Allah, akhirnya mati dalam keadaan kufur dan derhaka, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah kehendak kufur sampai ke mati terang-terang. Hak Allah kehendak maksiat sampai ke mati itu terang-terang. Hak ni Allah kehendak, pilihan Allah, ikhtiar Allah. Orang Islam tapi iman akidah macam mana?
Semayang puasa tak tinggal. Dan puasa betul ke tak dengan hukum hakam? Tak betul dengan hukum hakam. Itu dosa yang besar, bukan amal ibadah. Hak kejahatan, hak berpoya-poya tak ada. Apa kejahatan dia ni? Semayang tanpa ilmu fiqh tasawuf. Puasa tanpa ilmu fiqh tasawuf. Itu dosa yang besar. Atas rupa mari masjid. Atas rupa taat. Pergi Mekah dah. Tapi hakikatnya dalam keadaan ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati seumpama ni neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar pilihan Allah, ada hikmah dia belaka. Hak joli tu dapat keseronokan dunia dah. Orang joli tu seronok ke? Orang hak joli tu lah mayang bang pundok tu. Hak jenis joli tu lah. Dengan berjudi, minum arak, dengan berzina. Tak ada duli subuh-subuh, tak ada dianya. Senang je. Bangun tengah hari. Lepas tu berpoya-poya. Puas nafsu. Nampak duli juga puas nafsu. Hak ni dok subuh-subuh bangun awal. Minum arak dok sama sekali. Berzina dok sama sekali. Seperti jaga hukum. Tapi betul-betul taat ke tak? Amal soleh ke tak? Dan keadaan dosa besar jahil akidah, dosa besar jahil ilmu fadha'in fiqh, dosa besar jahil ilmu fadha'in tasawuf. Maknanya dalam keadaan maksiat sampai ke mati. Hak ni hak sebarang sekehendak Allah Subhanahu wa taala, mati seumpama tu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah taala kehendak pilihan Allah kafir selama-lamanya. Akhirnya kehendak Allah, pilihan Allah mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap Allah Ta'ala cabut nyawa syurga Allah. Hidup dia kafir selama-lamanya. Tak pernah beriman, melakukan bagai-bagai kejahatan. Tapi di akhirnya ikhtiar pilihan Allah, terbuka hati, mengucap 2 kalimah syahadah, jadi orang Islam beriman, mati syurga. Ada buat amal, tak sempat buat amal. Ini ikhtiar pilihan Allah. Kehidupan dia tak ada amal, tapi akhirnya syurga. Kehidupan ada amal, akhirat syurga. Ini para nabi, para solihin. Ada ni. Hak ni kehidupan dia kafir, kehidupan dia. Tapi akhirat dia syurga. Sebab apa? Di penghujung kehidupan dia masuk Islam, mengucap beriman. Belum sempat semayang, belum sempat buat amal, mati. Itu ikhtiar pilihan Allah. Hak contoh dalam kitabnya kok, contoh tukang sihir Fir'aun lah. Tukang sihir Fir'aun ni dia menjadi orang kanan raja yang zalim. Orang kanan ni sama zalim je. Dia gitulah. Bila raja tu zalim, orang kanannya lebih zalim lagi daripada raja. Jadi Firaun ni zalim, tukang sihir dia lebih dia zalim. Akhirnya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, belum sempat buat amal, dibunuh oleh Firaun. Syurga, kepala syuhada dalam syurga Allah. Dah kehidupan dia ada aman? Tak ada. Hanya di akhir tu, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Tuhan Nabi Musa alaihi wassalam. Itu je. Itu bahagian dia. Itu semua ikhtiar pilihan Allah. Ada hikmah dia belaka. Jadi awal tu tak ada, akhirnya jadi baik. Awalnya jahil, kemudian tu terbuka hati, belajar fadha'in tauhid, fiqh tasawuf. Itu ikhtiar pilihan Allah. Ada yang ikhtiar pilihan Allah jahil selama-lama, daripada budak sampai ketua. Generasi kemudian pula anak-anak sama juga. Mak ayah jahil agama, semayang bang tak tinggal. Anak-anak samalah mengikuti cara mak ayah lah.
Mak ayah semayang tak tinggal, anak-anak semayang tak tinggal. Mak ayah belajar agama ke tak? Tak. Dah anak-anak tak juga, cucu-cucu tak juga. Itu ikhtiar pilihan Allah. Dapat buat amal. Tapi di sisi Allah bukan di kalangan mereka yang melakukan amal soleh. Hak berat lagi terkadang pegangan pun tak betul. Walaupun rajin sembahyang 5 waktu sekalipun. Itu apa? Pilihan Allah ikhtiar. Semuanya ada hikmah. Tapi tidak ada gharak, tujuan yang menekan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tujuan yang menekan, itu sifat hawadith. Sifat hawadith ni buat apa-apa pun ada tujuan yang menekan. Tak buat, maka tak dapat faedah lah, tak dapat manfaat lah, rugilah kitanya. Jadi kuranglah kitanya. Jadi tak sempurnalah kitanya kalau kita tidak melakukan satu-satu perkara. Sama ada perbuatan tu perbuatan agama ke, perbuatan dunia ke, samalah. Apa yang kita buat dalam pekerjaan dunia ada tujuan yang menekan belaka. Ada tujuan yang menekan dalam kehidupan kita. Kenapa bekerja? Oh, tak bekerja nak tanggung nafkah keluarga. Gitulah. Mana perbuatan kita ada gharak, ada tujuan yang menekan. Allah perbuat apa-apa perkara ada hikmah. Tiada gharak tu yang menekan. Bukan kata Allah ambil faedah, ambil manfaat, mustahil sama sekali. Kalau Allah ambil faedah, ambil manfaat sebelum tu, kekurangan bagi Allah mustahil sama sekali. Allah Ta'ala maha kaya daripada segala-gala perkara. Apa perbuatan Allah, apa ketetapan hukum Allah adalah ikhtiar pilihan Allah. Kesemuanya ada hikmah belaka. Walaupun rupa zahirnya kejahatan sekalipun. Macam tadilah. Allah lahirkan kufur sampai ke mati kufur, kekal neraka selama-lamanya, ada hikmah. Rupa zahir kau tak ada benda lah. Dah lahir kafir sampai ke mati kafir, akhiratnya meraung selama-lamanya dalam neraka. Ada hikmah, tidak sia-sia. Apa hikmah dia? Akal tak capai. Ada ni. Hikmahnya rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita ni kena belajar juga hak hukum akal. Hak bicara bab orang beriman beramal soleh syurga. Orang kufur dan maksiat neraka. Dari segi hukum akal, harus akal boleh terima. Orang beriman beramal soleh, Allah boleh neraka. Akal boleh terima sebab itu kehendak dia boleh. Beriman beramal soleh seseorang hamba pun hak Tuhan juga. Ni akal ni. Tapi bila Al-Quran, Allah janji dalam Al-Quran akan ke syurga, itu balik pula kepada hukum syarak ataupun hak hukum akal aridi. Ni perici ni nak faham sini lah. Allah seseorang hamba tu kufur dan maksiat, akal boleh terima kalau Allah bubuh syurga. Sebab kufur maksiat seorang hamba tetap pilihan Allah, tetap perbuatan Allah. Allah nak bersyurga hamba yang kufur dan maksiat. Kufur maksiat hamba ikhtiar pilihan Allah dan perbuatan Allah, akal boleh terima. Tapi Quran nyatakan macam mana? Neraka Allah, neraka lah. Itu balik pada hukum syarak ataupun hukum akal aridi. Ni perici lah ni. Ni perici. Tapi situ betul nampak lah. Allah, pilihan Allah, hamba tu beriman masalah, pilihan Allah bubuh syurga. Itu pilihan Allah. Bukan Allah berkehendak kepada iman amal soleh dia baru Allah boleh balas syurga. Kita dak nak suruh balas baik, buat kerja molek dulu. Dia buat kerja molek kok, terpaksalah kita balas baik. Ke mana? Macam kita katalah, anak-anak kita buat kerja molek dulu, lepas tu kita balas ha. Masa nak balas tu, habis duit ni. Terpaksalah. Ada ni. Terpaksalah. Mana kita berkehendak berkebaikan dia, baru kita boleh balas. Balas pula terpaksalah balas.
Tak kita janji dah kan. Terpaksalah kita balas. Tertekan kita ni. Makna kita perlu, yang pertama kita perlu pada kebaikan dia. Anak tu. Barulah kita boleh balas baik. Ada gharah. Ada tujuan. Daripada anak buat baik, barulah kita boleh balas kebaikan. Kalau anak tak buat baik, kita nak balas buat apa? Kita ni semua ada tujuan yang menekan belaka. Ini sifat hawadis. Allah Ta'ala balas syurga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah balas neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar pilihan Allah. Yang ada hikmah dia belaka. Hak tu hak kita bincang minggu lepas, hak yang ke-8. Ni ada tambahan pula ni. Hak masuk di bawah mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Masuk di bawah mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Pertama, mustahil Allah Ta'ala bahawa hampir bagi jirim. Bagi benda yang bertokor makhluk, hampir mustahil. Tapi dalam ayat Al-Quran ada sebut Allah hampir. Dalam hadis Nabi ada sebut Allah Ta'ala hampir. Dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di ayat yang lain pula Allah berfirman, wa huwa aqrabu minkum min hablil warid. Ni Allah Ta'ala hampir daripada kamu, daripada orang merih lagi ni. Kenal orang merih? Allah Ta'ala hampir lagi ni. Orang merih tu hampir dah. Allah lagi hampir daripada orang merih. Apa makna hampir di situ? Hampir hissi. Hampir hissi macam kita ni hampir-hampir ni. Duduk dekat kita hampir. Dah hampir dengan orang, hampir dengan tiang, hampir dengan dinding. Kita ni hampir. Allah Ta'ala mustahil hampir. Kalau Allah Ta'ala hampir sebagaimana makhluk, jadi Allah Ta'ala serupa dengan segala perkara yang baharu. Hampir mana pun. Jalanan salafnya serah makna kepada Allah. Jalanan khalafnya hampir dengan makna Allah mengetahui, Allah menolong. Hampir dengan makna dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu je lah. Tapi salahnya hampirlah. Apa makna hampir? Serah makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis pula yang masyhur tu, aqrabu ma yakunu min abdihi, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid tu. Ni kita masyhur hadis ni. Aqrabu ma yakunu min abd afdal aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid. Sehampir-hampir hamba daripada Tuhannya dalam keadaan hamba tu sujud. Dalam sujudlah hampir hamba dengan Tuhan. Apa makna hampir? Hampir dengan makna dekat. Allah dengan hamba dalam sujud. Dekat hak hissi tu mustahil. Hak dekat-dekat seumpama tu, itu dipanggil sifat hawadis, sifat yang baharu. Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hampir dengan makna Allah tolong, hampir Allah dengan ilmu Allah, hampir dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir sebagaimana hampir sesama kita atau mustahil atas Allah, itu dipanggil mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Kedua daripada yang ditambahi oleh setengah ulama daripada 8 perkara ni. Jadi 10 semua ni, yang kedua yang ke-10 kalau kira. Mustahil Allah Ta'ala itu pada fikir seseorang. Pada fikir seseorang. Jadi apa yang terfikir bagi seseorang tu, begini dia akan mustahil Allah Ta'ala seumpama apa yang dipikirkan. Sebab apa yang hamba fikir itu semua adalah gambaran hawadis yang baharu makhluk Allah. Sekarang ni yang ada pada fikir kita ni, yang ada pada fikir bagi seseorang hamba ni, apa dia ada daripada fikiran kita?
Hawadis belaka, benda baharu belaka dalam otak kita ni. Benda baharu, benda makhluk. Itu pun benda baharu, benda makhluk yang kita pernah tengok. Barulah kita boleh fikir di akal. Walaupun benda tu benda hawadis, benda baharu, benda tu makhluk, tapi kalau kita tak pernah tengok, yang kita nak fikir tak masuklah otak kita. Walaupun apa yang kita fikir tu sama-sama makhluk, tapi oleh kerana kita tak pernah melihat, kita tak boleh nak fikir walaupun sesama makhluk, walaupun diberi gambaran-gambaran. Jadi contohlah kita kata, contoh orang gambarkan seseorang, digambarkan seseorang, muka dia begiang. Kita boleh fikir tak di otak kita? Tak boleh fikir selagi tak tengok muka dia. Tapi gambaran yang diberi itu macam lengkap dah. Muka bulat, hidung macung ke macam mana ke. Mana kalau kira kok yang digambarkan tu lengkap dah. Kita pun fikir. Betul tak kita fikir? Padahal muka orang sama je. Muka bulat. Kita tengok dah muka orang bulat macam mana kan. Hidung dia macung. Kita tengok dah muka orang hidung macung kan. Kita pun fikir. Jumpa-jumpa. Tak sama. Hak tu sama-sama hawadis tu. Sama-sama yang baru, sama makhluk. Setakat muka orang aja, muka orang. Kita boleh fikir tak? Kalau tak pernah kita melihat, apa yang kita fikir tu tak betul. Tak sama dengan apa yang kita fikir. Oh, ni sama makhluk. Jadi nak fikir berkaitan dengan zat Allah, nak fikir berkaitan dengan keberadaan Allah, di atas lah, dekat lah, bersama lah. Hak tu, apa yang ada dalam fikiran, itu semua mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang daripada fikir kita tu, itu hawadis, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memanglah dilarang berfikir berkaitan dengan zat Allah. Kita diperintahkan berfikir akan kejadian Allah. Tafakkaru fil khalqi ayil makhluk. Berfikirlah kamu pada kejadian Allah. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan kau fikir berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikir zat Allah macam mana, Allah di mana. Jangan fikir. Tak fikir, tapi dia mari juga di akal. Mari di akal. Hak ni kata-kata yang warid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafih. Mudah je. Kullu ma khatara ala balika. Tiap-tiap barang yang terlintas pada otak engkau tu, mari terlintas. Fallahu bi khilafih. Maka Allah menyalahi. Senang je. Fikir jangan. Tapi terfikir Allah menyalahi. Fikir mari terlintas. Allah di atas. Allah dekat. Allah bersama. Mari fikir belaka tu. Sujud lama sikit, mari fikir kan. Sujud lama pula, tengah malam pula, senyap sunyi pula. Ada ni. Mari di otak kita. Allah hampir dah ni. Allah mari dekat dah ni. Ada ni. Allah menyalahi. Gitu je. Ada ni. Kita sembahyang, kita menghadap Kaabah. Kita menghadap Kaabah. Orang yang sembahyang berhampiran dengan Kaabah, tak mari fikiran tau Allah duduk dalam Kaabah tau. Tak mari fikiran tau. Tak kenapa ada Kaabah? Allah tak ada dalam Kaabah. Allah Kaabah kecil, tak munasabah Allah duduk dalam tu. Jadi Allah besar kecil Allah besar lah. Allah besar. Kaabah kecil. Takkan nak duduk dalam Kaabah. Kalau arash munasabah bak arash ni besar. Jadi Allah ni besar kecil juga Allah Ta'ala. Tu dipanggil apa Kaabah? Bukan panggil Baitullah. Bukan panggil Baitullah. Apa dia Baitullah?
Rumah Allah. Rumah lah. Duduk situlah rumah. Ke mana? Tuhan kata tu, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam tu, antahhira baiti lit-taifina wal-akifina war-ruk'is sujud tu. Antahhira baiti, bahawa membersih oleh kedua Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam akan rumah aku. Dipanggil Baitullah. Semayang hadap ke Baitullah. Duduk dekat Baitullah pula tu. Semayang hadap ke Baitullah. Tawaf pula pusing Baitullah. Tak ada fikir dah Allah di situ dah. Sebab kecek gitu lama kali. Faham tak? Terfikir Allah menyalahi. Allah duduk di atas lah sebab kita berdoa. Kiblat doa tu langit. Maka Allah duduk langit lah. Macam mana kita rasa masa kita berdoa? Kita rasa Allah duduk mana? Kita mesti rasa Allah duduk di atas. Sebab kita berdoa tu tangan angkat ke langit. Sebab kiblat doa langit. Maka kita rasa macam mana? Kita rasa Allah duduk langit. Allah duduk langit lah. Ada orang ceramah begitu. Doktor agama kita berdoa-doakan kiblat doa langit. Tangan angkat ke langit. Kita rasa macam mana? Kita rasa macam mana? Rasa Allah di atas Allah di atas ikut rasa. Dah ceramah Ada pula dah kalau berpegang Allah di mana-mana, tak ada ahli sunnah berpegang Allah di mana-mana. Itu golongan terpesong. Golongan ni dia satu golongan dia terpesong. Dia menetapkan Allah atas arah. Kemudian dia tak tahu pun akidah ahli sunnah wal jamaah macam mana. Dia anggap kita akidah ahli sunnah ni Allah berada di mana-mana. Tak, itu bukan akidah ahli sunnah. Mereka akidah yang terpesong, menetapkan Allah pada satu tempat, pada arasy. Mereka ni beranggapan kita ahli sunnah ni apabila tidak berpegang Allah bertempat atas arah, berarti berpegang Allah di mana-mana. Tidak, ini sama-sama terpesong ni. Menetapkan Allah atas arah terpesong. Berpegang Allah di mana-mana terpesong. Itu bukan akidah ahli sunnah. Tapi dia tak kena akidah ahli sunnah ni. Allah bertempat atas arah terpesong. Allah berada di mana-mana terpesong. Kalau Allah berada di mana-mana bukan duduk atas langit, masa berdoa gerak tangan sebab Allah di mana-mana. Ni golongan yang pening belaka ni. Golongan pening. Golongan agama belaka ni. Tadi tu masa kita berdoa, mari fikir di otak kita. Fikir di otak kita Allah ada di mana? Mesti di atas. Sebab kiblat doa langit. Lepas tu kalau semayang, kiblat doa, kiblat semayang Kaabah. Allah duduk Kaabah. Tapi Kaabah kecil. Kecil jadi dia tak terfikir. Dah langit besar, arah besar, mana sabar lah. Sebab Allah besar. Gitu. Ada mu'allah, bukan mu'allah, dia masuk Islam lama dah. Kafir mudah dia kata. Kafir mudah. Tuhan di mana? Di langit, senang. Hak kita ni payah. Tuhan di mana? Tidak di mana-mana. Lepas tu nak cerita macam mana kau kafir? Tuhan tidak di mana-mana. Jadi Tuhan, dia nak Tuhan macam Tuhan lama dia. Tuhan tu ada di mana-mana. Di langit ke? Depan mata ke? Dia nak Tuhan gitu. Kan Tuhan hak masa kafir kan, Tuhan duk cokoh depan patung tu lah. Bila beriman dengan Allah, Allah tidak bertempat. Macam nak cerita Allah tidak bertempat? Dia payah nak terima dengan akidah kita. Dia asal bukan Islam. Dia lebih selesa Tuhan tu bertempat macam Tuhan lama dia. Macam Tuhan masa dia kafir tu lah. Tuhan di mana? Kafir mudah. Tunjuk di langit lalu dah. Ini payah. Tuhan tidak bertempat lah. Di langit tidak, di bumi tidak, di mana-mana tidak. Tak ada lah Tuhan kalau gitu. Ni ceramah ceramah popular juga Di langit tidak, di arah tidak, di bumi tidak, di mana-mana pun tidak. Tak ada jawapan dia. Dia nak Tuhan macam Tuhan di zaman dulu. Zaman di kafir tu lah. Tuhan dia bertempat. Dia nak Tuhan gitu. Jadi masuk agama Allah ni tak nak terima. Hak pegangan ahli sunnah wal jamaah tak nak terima.
Tadi tu pakai buah fikir. Fikir rasa macam mana? Fikir macam mana? Oh, di langit. Di langit. Senang dia main. Jadi hak terlintas dalam otak kita, fallahu bi khilafi, maka Allah menyalahi. Macam sebut tadi lah. Sesama makhluk pun tak pernah tengok dengan biji mata, fikir macam mana pun tak betulnya. Sudah fikir lah. Fikir punya fikir comel kali ni. Comel duk fikir. Dah gambaran ni cerita dulu ni, tak ada gambar, tak ada apa. Sekarang ni mudah je. Atau WhatsApp ada gambar lalu dah. Ni cerita zaman dulu ni. Nak minang, nak merisik apa semua kan. Ada di gambaran. Comel orang ni, begini-begini. Fikir bermalam-malam fikir. Begini dah muka dia orang kali. Begini dah muka dia orang kali. Jumpa tu, super tak? Walau kalau kira muka manusia ni beza kat mana? Kalau kira lah. Kalau kita tak beza. Tapi tak beza macam mana. Belian-belian orang ni beza belaka. Makna ceritanya, benda makhluk. Tapi mata tak pernah tengok. Kita fikir pun tak betul. Ini Allah Ta'ala yang kita tak pernah tengok. Fikir kat mana? Jadi apa yang ada pada fikiran tu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tu besar ke, Allah tu datang ke, Allah tu bergerak ke, Allah di atas ke, di hadapan ke. Allah di hadapan ke? Sebab hadis menyebut, hadis melarang meludah ke arah kiblat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tu antara kamu dan kiblat. Kita dilarang meludah ke arah kiblat masa kita solat. Kerana Allah Ta'ala antara kamu dan kiblat. Allah duduk antara kamu dan kiblat. Belah depan lah. Dan kita pula semayang kan. Kita semayang, kita sebut macam mana? Kita menghadap Allah Ta'ala. Kita semayang ni kan. Kita semayang ni menghadap Allah. Hati tu kena tetap, kena khusyuk. Sebab kita sedang menghadap Allah. Apa dia menghadap ni? Menghadap ni kena duduk depan lah. Kan macam mana? Kan menghadap ni mesti ada di hadapan. Dia mari fikir juga. Semayang, jaga hati ni apa-apa. Allah ni Allah. Allah macam duduk depan kita lah. Dan kita menghadap Allah kan. Mari terlintas. Kita tak fikir semua ni. Sebab syarak melarang kita memikir. Tapi mari juga terlintas. Nak jaga hati masa semayang ni sebab apa? Allah duduk depan ni seolah-olah gitu. Sebab kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga orang ajar. Semayang ni biarlah kita rasa macam Allah duduk depan kita. Jangan gitu. Nak rasa-rasa macam mana? Dia suruh kita semayang ni, kita kena rasa Allah duduk depan kita. Nak rasa Allah duduk depan tu bertempat bagi Allah. Mana boleh rasa gitu? Ni nak jaga ni kan. Semayang ni jangan hati lalai merata-rata. Biar kita rasa Allah duduk duduk depan. Dia mari terfikir belaka tu. Tapi apa yang terfikir mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil Allah tak itu pada fikir seseorang. Yang terfikir pada seseorang begitu begini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam fikir seseorang adalah hawadith. Dalam fikir seseorang adalah hawadith. Ni dalam pelotok kita ni. Makhluk Allah Ta'ala belakang pelotok kita ni. Jadi mustahil bagi Allah. Sebab Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kalau Allah sama dalam fikir kita, jadi Allah ni sama dengan hawadith lah. Sebab dalam fikir kita ni bertempat di atas, dekat, bersama, duduk dalam fikiran ni. Itu semua hawadith belaka. Allah Ta'ala mustahil mumasalatul lil hawadith. Serupa dengan segala perkara yang baru. Jadi adalah fikiran mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah perhimpunan sekalian itu. Sekalian mustahil inilah hak masuk di bawah mumasalatu ta'lil hawadith.
10 perkara yang sudah engkau lihat dan engkau ketahui. Selesai bicara sifat mustahil, lawan kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Nak pergi pula pada sifat mustahil, lawan kepada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman binafsi. Sifat qiyamu nafsi, sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan qiyamu ta'ala nafsi, itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala, lawan kepada sifat qiyamuhu ta'ala lil hawadith. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.